Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat seterusnya apakah kandungan daripada surah Asy-Syura, surah yang ke-42 daripada halaman 486 pada hari ini. Semalam kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang syuraka, ya, iaitu mereka yang mempunyai sekutu-sekutu yang sanggup untuk membawa syariat yang lain dalam agama, dan Allah menyatakan kalaulah bukan Allah tangguhkan siksaan, sudah tentunya akan hancur segala mereka yang berbuat kerosakan ataupun bidah di dalam kehidupan. Dalam hal ini kita ingin memulakan majlis kita pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Fasya ya. Sihat alhamdulillah. Masya-Allah, Ya, sudah berada di bergerak lagi kita. Ya, Ustaz. Mengakhiri berhujung Ramadan insya-Allah. Safas ya. Macam mana persediaan raya Ustaz ke memang fokus Ramadan je kali ini? Belum kena ada juga tu. Ada juga ya. Dua-dualah Ustaz ya. Dua-dua bukan kita menidakkan Syawal ya, kerana Syawal akan ditempuh juga ya. Tetapi yang pastinya rancang yang terbaik apa yang ada sekarang, dan Syawal nanti kita sudah pun bersama dengan takwa insya-Allah yang Allah kurniakan kepada mereka yang berpuasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 486, iaitu pada ayat yang ke-23 hingga ayat 24, berita gembira berupa kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 25 hingga 28 Allah menerima taubat dan mengabulkan doa, dan pada ayat 29 hingga 31 kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 23 hingga 26 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. InsyaAllah, apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus dikurniakan kesihatan, keberkatan dan juga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus memburu malam Al-Qadar. Moga-moga kita semua dirizkikan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan dapat beribadah sebaik mungkin di malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mula bacaan kita ayat 23 hingga 26 halaman 486. Okey, ni pi Safas. Ki ingin habis lah. Ya. Berbanding ni. Sedikit lagi. Dulu mula-mula kita buat yang ni. Ya. Sikit baru mula. Dulu bila nak habiskan. Betul Ustaz. Ya. Tapi Allahu Akbar. Moga-moga
walaupun sudah berakhir tapi Al-Quran tetap bertakhta di hati kita, kerana kita sudah hampir kalau setahun 300 berapa hari, 65 hari 65 hari sudah menjengah lebih kurang dalam 600 hari atau 700 hari ya. Ditemani Al-Quran. Moga hari-hari kita sehingga ke akhir usia kita Al-Quran tetap bersama kita, bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita baca ayat 23 hingga 26 dengan bacaan murattal nahwan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 23 hingga 26 Ustaz. Serak sikit. Alhamdulillah. Serak pun okey Ustaz ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan pada hari ini. Untuk terus kita mendalami kepada surah Asy-Syura, surah yang bermaksud mesyuarat, dan pada ayat yang ke-23 ini ya, kesinambungan daripada halaman 485 berkaitan dengan mereka yang beriman dan beramal soleh Ustaz ya. Mereka ini dijanjikan apa? Raudhatil jannat, iaitu taman-taman syurga-syurga ya, kerana syurga banyak dan taman itu pun banyak sudah tentunya, dan pada waktu ini lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka boleh minta apa sahaja ya, apa sahaja yang mereka inginkan. Zalika huwal fadlul kabir, itu adalah satu ganjaran yang besar ya. Dan pada ayat yang ke-23 kita melihat apa lagi Allah menyatakan zalikal ladzi yubashshirullahu ibadah, iaitu Allah memberi ucapan tahniah, kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh
ya. Ini adalah ucapan tahniah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mengapa perlu diingatkan? Pasal kadang-kadang bila kita nak beramal soleh Ustaz ya, nak sembahyang waktu malam, tarawih Ustaz. Ya, ada tarawih 8 rakaat, ada tarawih 20 rakaat. Ya, pergi ke masjid ni 20. Kan? Dah tak sempat nak pergi ke masjid lain dah, kan? Pada waktu itu bukan salah pun 20 kan. Dia waktu itu sebenarnya nak setkan minda bahawa ini adalah amal soleh saham untuk ke akhirat nanti. Kalau ada minda itu maka 20 ke 36 ke Ustaz ya, dia bersedia. Tetapi kalau tidak, bukan sekadar 8 tak sanggup. 2 rakaat ataupun sembahyang fardu pun diambil sebagai beban kerana merasakan bahawa ini bukan saham saya ke akhirat, saya tak serius untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah, iaitu raudhatil jannat. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian. Ya, bila seseorang itu beriman betul-betul percaya kepada Allah yang memberi guarantor, maksudnya memberikan jaminan kepada seseorang, dan kita perlukan ganjaran yang baik ini, maka seseorang itu akan lebih lagi bersemangat dengan kabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la, dikatakan ya, diajarkan kepada Nabi, la as'alukum alaihi ajra, ya, aku ini tidak minta upah kecuali berikanlah kasih sayang fil qurba, kerana aku ini adalah satu kumpulan. Kalau Nabi di Mekah itu Ustaz, dia sebagai orang Quraisy, orang lain nak dengar ya, orang lain bercakap, saya bercakap, bagilah mawaddah itu bukan sekadar wud itu maksudnya kecintaan, mawaddah ni kecintaan yang sebenar-benarnya, seperti mana mereka juga ya, kalau dulu ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ataupun Abu Lahab, mereka amat gembira Ustaz ya, kerana merasakan ini adalah anak lelaki yang akan membawa nama baik bagi mereka. Tapi bila dah ajak kepada Allah, dah kena tegur kan, sentap rasanya, pada waktu itu mereka tak nak mendengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukan aku nak kan ganjaran, nak kena bayar, tetapi kasih sayang sebagai seorang manusia, sebagai satu kabilah, mengapa tidak diberikan? Wa may yaqtarif hasanatan, ya, iaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Hasanah ini satu hasanah, satu kebaikan. Ya, bukan hasanat banyak kan, tetapi Allah kata hasanah. Maksudnya siapa yang mengerjakannya, maka Allah akan tambahkan lagi kebaikan padanya. Maksudnya Allah ini amat pengampun atas kekurangan kita, dan Allah amat mensyukuri. Mudahnya Ustaz ni, Allah Maha mensyukur dengan kita bersyukur ni lain. Ya, contohnya lah, kalau kita ni berniaga, kita buat pinjaman, kita nak apply lah, kita mohon pinjaman RM100,000, ya. Jadi kita mohon, kemudian seminggu selepas tu datang surat tu kata tahniah, tahniah kerana anda berjaya lulus permohonan, tapi tak dapat semua. Dia kata RM 0.0001 sen. Kan, pada waktu itu rasa-rasanya Ustaz ya. Ya, kalau saya orang kita minta 100,000, orang kata nah ambil 0.001 sen tersebut, baling je kan, ya, pasal tak sampai 10 sen pun pada waktu itu. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hasanah itu adalah satu dan kecil, tetap juga Allah yang Maha bersyukur ini akan membalas kepada 1 sen. Kita masuk Ustaz ya, banyak-banyak duit dalam akaun 10,000, 100,000 itu, bila tabung datang sembahyang Jumaat ke, bukannya 10 sen, 1 sen. Kan, korek-korek mana yang ada ya, 1 sen. Tak tahulah ada duit lagi 1 sen sekarang ni. Itu yang dimasukkan, tetap juga Allah akan syukuri. Ya, jadi itulah Allah yang Maha Pengampun, Maha bersyukur kepada hamba-Nya. Yang kita makin dekat dengan Allah, kita akan jadi orang yang mudah memaafkan, yang mudah untuk bersyukur ya kepada sesuatu kebaikan yang dibuat oleh rakan-rakan dan ahli keluarga kita. Am yaqulu naftarah, ya, mengapa ataupun mereka ini berkata sesuatu yang mengada-ngadakan bagi pihak Allah penipuan, ya. Fa in yasha'illah, jika Allah nak, memang Allah akan menutup ataupun mengunci kepada hati kamu. Wa yamhullah, dan Allah menghapuskan kebatilan dan juga membenarkan, memastikan kebenaran itu tinggi dengan kalimahnya, innahu alimun bidzatis sudur. Allah amat tahu apa yang ada pada hati manusia. Dan ayat 24 ini Ustaz adalah satu perkara yang lebih menarik lagi lah, ya, pasal ada orang yang menipu.
menipu, buat scam, ya, ataupun pergi ke mahkamah ke, dia nak buat begitu begini dan sebagainya. Dan menarik, baru ni saya dapat satu, bila saya tulis status tentang Justice for Bella, saya mendapat satu apa panggilan telefon, menjadi cerita. Jadi saya tak tahu ya sebenarnya, tetapi Allah cakap apa, innahu alimun bidzati sudur, siapa yang betul siapa yang salah itu sudah tentunya hati manusia itu Ustaz ya. Saya tak tahu, mungkin hakim pun tak tahu. Betul. Ya, tetapi yang tahunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berjaga-jaga ya atas apa saja kita nak membela ataupun nak mendakwa, sebenarnya Allah amat mengetahui dan akhirnya seseorang itu akan terjauh ataupun makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-25, Allah memberi tahu kepada kita apakah tawaran daripada Allah, dan perkataan ini kita baca juga pada 10 hari akhir Ustaz. Lailatul Qadar ya, iaitu doanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada perkataan itu dalam ayat 25. Kita baca sekali lagi untuk kita memahami perkara ini. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Subhanallah. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-25 yang ada kalimahnya yang kita dengar ataupun kita baca sama-sama dengan para imam, para bilal kan ketika Ramadan ataupun malam-malam yang kita lalui inilah. Dan 10 yang akhir ini kita kena perbanyakkan juga apa juga doa, dan antaranya doa inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidatina Aisyah bertanya pada Rasulullah, bila kalau saya bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang nak baca? Antaranya Nabi ajar doa inilah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ayatnya, kalimahnya dalam ayat 25. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-25. Dan dialah yang menerima taubat. Maksudnya Allah sentiasa menerima taubat daripada hamba-hambanya. Allah tak cakap di sini anin nas ya, ataupun daripada mungkin al-mukminin ya, anil mukminin, tetapi an ibadih ya, iaitu daripada hamba-hambanya. Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya, sama ada Islam ke tak Islam ke, Allah terima banyak dosa ke tak banyak dosa ke, Allah menerima daripada hambanya, kerana itu sebagai lambang Ustaz ya, Allah pencipta. Ya, Allah pencipta, maka yang diciptanya itu adalah hamba-hambanya yang Allah kasih sayang, yang Allah menyayangi pada ayat yang ke-25. Dan lebih daripada itu, wa ya'fu 'anis sayyi'at, iaitu memaafkan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan kita yang lepas ini kita berdoa Ustaz ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu dia dalam doa antara dua sujud itu rabbighfirli, kita minta Allah ampunkan kita. Ampunkan itu maksudnya ialah Allah tutup ya, tutup, tetapi rekod masih ada tuan-tuan ya, rekod masih ada. Apa yang kita buat 10 20 30 tahun, what you did last summer itu masih ada lagi, cuma Allah tutup saja, orang tak tahu. Tetapi apabila kita mohon kemaafan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu maksudnya wa ya'fu 'anis sayyi'at, di mana rekod kita itu akan dipadam Ustaz. Rekod dipadam, bukan sekadar tutup tetapi dipadam. Dan kesannya apa? Kita lahir macam baby balik semula selepas kita habis dengan Ramadan ini. Syaratnya ialah kita mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesannya apa? Bila Allah dah maafkan, kita macam baby lah Ustaz. Kita mulakan balik hidup baru kita akan lebih lagi mudah untuk kita beramal, kita mudah lagi untuk puasa, lebih mudah lagi untuk jaga baca Quran. Itu tandanya Allah maafkan. Tapi kalau masa Ramadan dia okey kan, sembahyangnya, baca Qurannya, kemudian lepas Ramadan, Syawal pertama aja tak ada, semayang zuhur, subuh tak ada,
qada. Subuh tak ada dah. Qada pun tak ada dah. Ya, ataupun dia jamak 5 sekali. Yang itu tandanya bahawa Allah tidak menerima ataupun memaafkan, mungkin kerana kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Ramadan. Yang kita doakan betul-betul Allah terima, kerana Allah tahu wa ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang mereka buat, saya bukan tak malun tapi taf'alun, buat tanpa sedar. Yang kita buat tanpa sedar pun Allah tahu. Yang kita fikir, kita niat yang baik tak baik, semua Allah tahu, dan itu menyebabkan kita perlu berjaga-jaga sebagai orang yang nak menjadi orang beriman, beramal soleh untuk mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu maha ataupun mahawa, iaitu menghapus dan membuang, 3 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan pada ayat 24 di mana Allah menyatakan wa yamhullahul batil, iaitu Allah akan menghapuskan kebatilan. Ya, dalam hidup kita ini kalau ada kebatilan dan sumber batil ini adalah selain daripada Al-Quran, ya, yang menyebabkan kita terjauh daripada kebenaran. Sebabnya bagi orang-orang yang kufur, mereka bersama dengan kebatilan. Bagi orang yang beriman, kita nak mendapat al-haq itu sudah tentunya daripada Al-Quran, dan kita ada doa juga Ustaz, ya, iaitu kalau boleh ya Allah arina, nampakkan kami macam mana Ustaz? Allahumma arinal haqqa haqqan. Haqqa tiba, ya, iaitu nampakkan kebenaran sebagai kebenaran, dan arinal batila batila. Dan rezekikan kami warzuq, macam mana Ustaz? Warzuqna tiba'ah. Ya, untuk rezekikan kami untuk ikut, dan nampakkan kami kebatilan sebagai kebatilan, bukannya kabur-kabur ataupun kita terforward berita tak betul ke ataupun kena scam ke, ya. Dan rezekikan kami. Apakah rezeki itu? Kita akan bincang lagi pasal rezeki ini pada selepas rehat nanti. Tapi bab kebatilan, rezekinya itu bila kita dapat jauhi daripada diri kita, daripada ahli keluarga kita. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ramadan, tetamu kita yang bakal meninggalkan kita tak lama lagi, dengan begitu banyak sekali hadiah, ganjaran. Safas, Betul. Biasa tetamu datang, kita yang sibuk, Safas. Tetamu sebulan lagi nak datang, kita dah prepare dah. Nak makan kat mana, nak bawa pergi jalan mana, hadiah apa nanti nak bagi dia bawa balik, dodol ke lepat ke apa benda kan. Sedap. Sedap. Tapi ini tetamu yang datang, tetamu yang membawa segala-galanya kepada kita. Subhanallah. Dan kita endah tak endah je. Tahu-tahu nak raya dah. Ya. Apa tu? Ramadan tiba-tiba Ramadan nak habis dah. Jadi moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah kita semua yang selalu bersama dengan Al-Quran kita semua, moga-moga Allah SWT terus memudahkan untuk kita mengisi dan mendirikan benar-benar Ramadan yang bakal berbaki ini. Moga-moga terus dikuatkan kita dan direzekikan kita untuk bertemu malam Al-Qadar. Safas, Ya. Kita pun sekejap ada nak bincang pasal rezeki juga, Safas. Betul. Jadi sekejap lagi kita nak singgah sekejap ke ruangan sorry ni. Perjuangan Ramadan. Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita. Jom kita saksikan apa paparan yang telah kita sediakan untuk fokus kita pada hari ini, menyempurnakan
huruf tebal dan nipis dalam ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Surah Azim ila akhir ayat. Baik. Pertama sekali kita kena hati-hati menyebut huruf-huruf yang nipis, huruf-huruf yang tebal. Wa yamhullahu al-batila. Itu antaranya kalimah yang kita boleh fokuskan. Kalimah al-batila, ba tipis, ta tebal, lam nipis balik. Jadi ta tu berada tengah-tengah. Jangan ba terpengaruh, lam pun terpengaruh. Lam pun terpengaruh kan. Contoh, wa yamhullahul batila, bunyi tebal. Batila sebab apa? Terkesan dengan ketebalan, ketebalan huruf ta. Jadi kena hati-hati. Wa yamhullahul batila, batila, ba okey, lam okey, ta pun tebal bunyi. Jangan pula ta yang terkesan dengan nipisnya ba dengan lam. Contoh, wa yamhullahul batila, jadi tak pula. Jadi kena timbang-timbang. Sebab tu kita sebut itu menyempurnakan. Mari kita hati-hati menyebut kalimah tu. Itu satu, al-batila, dan yang kedua wa yuhiqqu, wa yuhiqqu. Daripada ha tu pedas, ha pedas, nak berpindah kepada huruf istilah huruf qaf, jangan jadi tipis pula qaf tu. Yuhiqqu, kan kena tebal dia qaf. Wa yuhiqqu al-haqqa. Jadi kena betulkan ataupun kita kena hati-hatilah menyebut huruf-huruf yang tipis, yang tebal. Macam mana ustaz, saya dah baca ni, saya dah buat ni, macam tak jadi je. Insya-Allah boleh ataupun kena betulkan ataupun kena semak dengan guru. Dengan guru kita secara bertalaqi. Jadi mudah-mudahan dapat mencuba dan dapat kita perbaiki sedikit sebanyak bacaan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, berkongsi tadi bacaan bagaimana nak memastikan huruf itu diberikan hak yang tersendiri Ustaz ya. Jangan masuk-masuk ke sana ke sini ya. Rasa macam lebih Arab daripada Arab disebabkan dia ada juga kalau di Maghribi ada beberapa tempat tu memang dia cara sebut kalau dha itu dia macam lain sikit. Betul kan? Sebab ada setengah yang baca qiraat kan. Salah, ghalab, kan zalama. Itu qiraat ke? Qiraat warshun. Qiraat. Jangan pula tersilap pula kat situ kalau di azan hayya 'alas salah, dia lam tu ditebalkan. Taghlis kan. Kalau kita kalimah Allah je. Hafsun an Asim. Jadi betul lah Ustaz kata tadi. Jangan pergi maghribi 2 hari balik terus kita campur qiraat tu kan. Tapi jangan pula pergi tegur pula imam dekat Maghribi tu kan. Saya dah belajar dah daripada My Quran Time, salah ni kan. Ini Maghribi ni sesat. Jangan ilmu ada lagi banyak lagi. Itu adalah qiraat Ustaz ya. Itu ilmu lain lah tu. Nanti pada siri yang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita meneruskan ya, bagi orang yang nak beriman dan beramal soleh, Allah sambung pada ayat ke-26 ya, kerana mereka ini selalu bermohon taubat kepada Allah Ustaz ya. Bila Allah perkenalkan wa huwa allazi yaqbalu taubah, itu adalah clue kepada kita bahawa Allah ini suruh kita bertaubat kan ya. Allah menerima taubat. Kalau kita tak nak bertaubat, kira memang sombong betul ya, apatah lagi kita di bulan Ramadan ini. Dan bagi orang yang suka bertaubat, apa kesannya? Wa yastajibul ladzina amanu, Allah akan jawab ya apa sahaja yang didoakan ya oleh orang yang beriman, beramal soleh, dan Allah tambahkan lagi pada mereka fadal, iaitu anugerah daripada Allah. Di mana di dunia Allah tambahkan, di akhirat pun Allah boleh tambah. Tetapi bagi orang yang kafir, Allah kata bahawa mereka ada azab yang amat-amat sengsara. Walaupun mereka kaya Ustaz ya. Kaya, nampak kaya, memang kereta berjela-jela kan, tetapi hatinya itu gundah. Dan apatah lagi bila sampai di akhirat, dalam surah sebelum ini kita ada jumpa bahawa orang-orang kafir ini, dia kata kalau dia dapat seluruh bumi ini, dia ingin laburkan, tebus untuk gantikan dengan hukuman yang ada, tetapi sudah terlambat. Itu peluang untuk kita pada bulan Ramadan terutamanya, untuk kita melaburkan apa yang ada sebagai amal soleh kita, agar kita tidak terlambat daripada mendapat anugerah daripada Allah. Dan bercakap tentang perkara ini, ada
ayat 27 yang menarik untuk mengetahui kita ni. Ada orang kata Ustaz ni, mengapa saya tengok orang ni dia ni kaya betul. Kan? Saya ni tak kaya-kaya. Masya-Allah. Ayat 27 Yep. hingga ayat 31 kita baca bersama. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dah ada dah ibu ayah yang hari ini menyambut welcome anak-anak dah pulang dari perantauan. 2 tahun Ustaz Faz. 2 tahun. Jadi Ustaz balik juga ya. insya-Allah Ustaz Faz. InsyaAllah. Okey, ingatkan kat studio. Allah jangan. Seminggu lepas raya lah insya-Allah. Seminggu lepas raya insya-Allah. Jadi ambillah kesempatan dapat bersama dengan keluarga kan. Masa-masa yang ada ni, mak tengok tak Quran time mak? Jom mak tengok. Ataupun mak ajak anak pula lah. Awak tu dekat KL tu sibuk bekerja dan sebagainya. Tahu tak ada Quran time ni? Main-main kita tengok, ajak cucu-cucu. Contoh, saya yakin dan percaya ibu semua dah sebarkan. Ayah-ayah semua sebarkan My Quran time. Tapi tak apa, sebarkan lagi insya-Allah Baik. Jadi insya-Allah kita nak menyambung ayat yang ke-27 sehingga yang ke-31. Tadi kita dah baca dengan nahawan. Mari kita cuba bacaan yang kedua ini dengan murattal Hijaz insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-27 hingga 31 Ustaz ya, menyambung kepada bagaimana Allah memperkenalkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai makhluknya ya. Kalau sebentar tadi kita melihat kepada iman dan amal soleh, Allah menjawab orang-orang beriman dan beramal soleh ini Allah tambah lagi kurniaannya ya, mengikut kepada kadar dia. Jadi Allah menerangkan lagi pada ayat 27 ya, kalau kita mempersoalkan mengapa saya ni Ustaz ya dah lama kerja tak kaya-kaya macam orang sebelah sana. Tapi bila banding orang sana dah kaya dah pun. Dah ada kereta, dah ada rumah kan. Tapi biasalah kita ni kadang-kadang suka untuk membandingkan dengan orang yang lebih banyak. Jadi Allah menjelaskan walau basatallahu rizqa li'ibadihi ya, iaitu jika kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-Nya la baghaw fil ard, iaitu mereka itu akan pasti melampau batas, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Jadi ada dua kumpulan, satu manusia yang dia kalau diberikan harta banyak sangat Ustaz ya, dia akan melampau, dia akan banyak benda-benda yang tidak baik yang akan dibuat. Tetapi ada juga kumpulan manusia yang memang Allah qadarkan, Allah hadkan rezeki untuk dia, sehingga kan dia penat bekerja Ustaz ya, bekerja jadi dia tak ada masa nak buat dosa. Ada orang yang pasal dah kaya sangat, dialah yang akan berbuat sesuatu kerosakan. Dan ada juga orang yang bila Allah hujungkan dengan perkataan apa, iaitu innahu biibadihi khabirum basir. Subhanallah, Allah itu pada hamba-Nya amat teliti melihat. Maksudnya Allah tahu kalau kamu ni bagi harta lebih, kamu ni memang akan derma lagi. Allah bagi lebih. Subhanallah. Ya. Tapi kalau bagi pada kamu ni bagi lebih je kan, kamu mulalah tak nak kerja, malas, pergi marah isteri, marah pada anak, marah pada orang, sombong, selfie, macam-macam. Okey, Allah bagikan qadar, iaitu Allah menghadkan rezeki kepada kita. Apa clue yang kita faham daripada ayat ini? Maksudnya Ustaz ya, kalau kita ada orang kata saya nak bertambah lagi, buat baik banyak-banyak. Ya. Kalau tidak, ada satu lagi kumpulan manusia yang diberikan kelebihan, kaya, tetapi akhirnya mutrafiha. Mereka menjadi orang-orang yang mewah sangat, tetapi merekalah yang akan merosakkan. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam masyarakat, siapa orang yang membuat polisi-polisi yang merosakkan masyarakat? Biasanya orang kaya. Ya, orang kaya. Contohnya orang yang uruskan harga ayam, yang kartel ni kan, dia 3-4 je. Dan ada pihak-pihak kepimpinan yang tak berani kacau. Pasal kalau kacau je, sama ada zas ataupun turun pangkat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang kaya ini tetap kaya dan dia akan labarau, istilah dalam ayat ini tadi, dia akan buat bura yang akan merosakkan, melampau batas, sehingga kan orang tak boleh kacau. Ya, siapa nak berniaga ayam lagi, kau niagalah, pasal kau takkan dapat kacau kami 3-4 yang monopoli kepada market bagi negara contohnya. Jadi ini adalah tanda betapa dalam hidup kita, kalau kita dapat lebih dan makin jauh daripada Allah SWT, itu adalah tanda azab dah dekat. Tetapi kita tidak mahu. Kita mahukan kalau boleh Allah bagi lebih agar kita bagi lebih. Allah bagi pada kita lebih agar kita boleh infak lebih. Dan kalau katakan kita dihadkan, kita bersyukur, terus berusaha, tak ada masalah untuk kita berusaha untuk menjadi kaya, tetapi kita kena ingat bahawa mungkin kalau kita diberi banyak sangat, kita mungkin sibuk dah tak sempat dah Ustaz nak sembahyang fardunya, baca Quran, ikut my Quran time dah tak sempat dah. Pasal apa tak sempat? Sibuk nak kira duit, banyak sangat kosong, tak tahu kosongnya dekat mana. Kan penuh akaun, kena buka akaun banyak sangat. Jadi akhirnya Allah hadkan kepada kita, innahu biibadihi khabirum basir. Dan salah satu daripada nikmat yang paling besar dalam dunia ini, ya, iaitu Allah nyatakan wa huwallazi yunazzilul ghaith, iaitu Allah turunkan hujan selepas maqanatu wa yanshuru rahmatah, selepas kamu berputus asa, bila dah koring kontang, dan juga Allah sebarkan rahmatnya. Ini adalah antara rezeki yang besar. Dengan rezeki hujan inilah akhirnya kita ada air. Dengan rezeki hujan maka pokok-pokok tumbuh, akhirnya buah-buahan, ada makanan. Kalau kita kaya macam mana pun Ustaz ya, nombor kosong sampai tak terkira, tapi air tak keluar daripada pipe, dah selesailah. Betul. Ya, sehingga kan ada satu kisah kan, kalau zaman dahulu ada satu kisah pada, kalau tak silap dalam zaman Aminur Rashid, ya, Harun Aminur Rashid, dia ada seorang orang pendeta ataupun orang berilmu lah, dia kata apakah nilai harta? Nilai harta ini dia kata kalau tak kalau dia haus sangat tak ada air, dia sanggup bagi apa untuk dapatkan air tersebut.
ya, pemimpin pada waktu itu cakap dia dapat sanggup gadaikan semua sekali. Dia kata maksudnya yang harta-harta kamu ini tidak lebih daripada satu air, satu gelas air sahaja. Nak menunjukkan bahawa harta ini kalau ia tidak digunakan untuk makin dekat dengan Allah, ianya adalah sebagai sumber bura, sumber untuk melampau batas yang kita minta Allah jauhkan. Jadi hujan adalah satu perkara yang penting, wa huwal waliyul hamid, dan Allah itu adalah pelindung maha terpuji. Satu pelindung pasal hujan pun ustaznya, bila turun hujan tak ada pula lepas tu kita mati. Pasal boleh je hujan tu turun segedabak kan, satu sebesar ini bom habis kita bila kita driving ataupun kita berjalan dalam hujan yang sebesar itu. Jadi Allah pelindung. Allah pastikan hujan itu turun dalam keadaan yang masih selamat, dan yang keduanya hujan itu adalah sumber nikmat yang kita puji kerana ianya akhirnya menumbuhkan pelbagai nikmat, ya, tumbuh-tumbuhan, air untuk binatang ternakan. Maka kita memuji Allah kerana Allah menyusun segala perkara-perkara ini. Apa lagi tanda daripada Allah untuk kita kenal dan makin lagi kita tidak sanggup untuk mendustakan Allah? Ayat 29 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Allahu Akbar. Sebab tu Ustaz, kadang ada yang saya pesan, kata kalau tengah berhenti dekat traffic light, betul, tengok sebelah kanan BM, tengoklah sebelah kiri pula kan, basikal. Mungkin ada pakcik bawa basikal, makcik bawa basikal, jangan lama sangat tengok yang sana untuk yang kanan tu ya. Kalau tengok sebelah kiri, tengok orang berjalan dengan payung berpanas dan sebagainya, barulah kita merasai Allah banyaknya nikmat kita. Betul. Aircon pun buka nombor 2 je. Pun sejuk gedik dah. Ya, betul. Betul sampai subhanallah. Peringatan buat Ambo yang .f ini. Ya, peringatan untuk diri Ambo juga. Penting sangat tu Ustaz ya. Pasal kita ada dekat Facebook, ada dekat social media. Kadang-kadang kita nampak, kita boleh scroll macam-macam kan, dan kita nampak wah, ini rumah ni 3 tingkat kan, sana 5 tingkat, dan kita yang dah ada bertingkat pun, 2-2 tingkat pun. Betul. Nak lagi dia bertukar pasal memang keinginan kita pada bab dunia ni Ustaz ni dia tak pernah habis. Tapi rupa-rupanya tak lebih daripada segelas air. Ya, yang kita harapkan kita amalkan, kita buat yang terbaik apa yang ada. Moga-moga Allah tengok kita ni layak dapat lebih. Allah bagi. Ya, Allah bagi tu kadang-kadang tak sangka Ustaz. Kan? Kita usahalah macam mana nak dapat pun tak dapat juga. Pasal apa? Pasal ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat yang ke-29. 29 baik. Terima kasih Fadhil Ustaz Faz. Mari kita tuan-tuan dan puan-puan dibayar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita baca ayat yang ke-29 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan tentang bagaimana kebesaran Allah Ustaz ya, bahawa segala di langit di bumi ini dan juga di antara keduanya itu Allah boleh kumpulkan ya, semuanya akan dikumpulkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila dikumpulkan itu kita kena bertanggungjawab ya. Pada ayat yang ke-30 itu Allah menyatakan penting. Contohnya sekarang kita kena COVID contohnya Ustaz ya. Allah kata wama asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Apa sahaja yang berlaku musibah di atas dunia ini bukan pasal fenomena alam, pasal apa, tetapi kerana diusahakan oleh tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an kathir. Allah maafkan kebanyakannya. Kalau Allah tak maafkan kita Ustaz ya, sebenarnya macam ayah lah. Yang ayah tu mungkin dia tak bagi gula-gula contohnya, dia tak bagi coklat, pasal sebenarnya ayah tu marah sangat pada anak dia. Dia nak sepak anak dia tapi tak jadi. Kan? Tak bagi gula-gula jelah. Dia tahan. Dan lebih daripada itu, bila Allah bagi kita pelbagai ujian ini, sebenarnya Allah dah maaf banyak dah. Kalau tidak kita buat sahaja ikut pada apa yang kita dosa-dosa yang ada Ustaz ya, habis dah hancur kita ni.
kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita wajib untuk memohon taubat dan menyesal dengan perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus berdoa walaupun belum dikabulkan kerana kita tak nampak, tetapi yang pastinya ialah ia tanda bahawa kita ini adalah orang yang percaya kepada Allah, beriman pada Allah dengan banyak berdoa. Yang ketiga, berjaga-jaga tidak melanggar peraturan Allah yang boleh mengakibatkan ditimpa musibah atas dosa yang dilakukan. Kita berdoa, Ustaz. Baik, masih Fatih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di bulan yang penuh mulia ini ya Allah, tidak putus-putus kami memohon, merayu, mengadu, meminta kepadamu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Rahman, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Rahim. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, rizqikan kami bertemu malam al-qadarmu ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita, Ustaz, ya. Dalam serba kekurangan kita terus ingin memastikan pergi ke hutan memasang jerat, salah melangkah mengundang padah. Jaga niat ketika bertaubat, Ustaz, ya. Dapat rezeki, selalu baik sangka pada Allah. Ya, jadi kita selalu ingat bahawa banyak kurang adalah untuk kita berinfak dan pada jalan Allah. Seruan pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita tahu bahawa dengan kita banyak berinfak, moga-moga Allah izinkan kita mendapat lebih untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus bersama Hidayah Allah, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna